Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita banyak syukur kepada Allah Taala kerana pagi ini alhamdulillah kita semua diberi kesihatan dan juga diberi kerahmatan, insya-Allah. Masih lagi dapat kita solat subuh berjemaah, alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW sabda, sekiranya manusia mengetahui solat subuh berjemaah ni, nescaya manusia akan merangkak. Nabi kita beritahu, kalau tahu solat subuh berjemaah ni, manusia akan merangkak nak pergi solat subuh berjemaah, terutama orang lelaki lah. Tapi kalau ada anak kecil-kecil tu, itu maknanya dimaafkan lah. Tapi kalau kita orang lelaki, wajib. Dia tu wajib sebenarnya. Berjemaah ni kita solat subuh. Dan bukan solat subuh saja tapi 5 waktu tu. Cuba kita tengok kat solat tadi. Mungkin jemaah tak ramai. Kadang-kadang satu masjid satu soft je. Muat dalam 30,000 ataupun 15,000. Tapi yang datang solat berjemaah tu satu soft. Dan yang datang semua tu yang rukuk semua skru berbunyi lah. Jadi inilah dia. Pagi ni tajuk dia ialah kata iaitu solat berjemaah. Orang yang solat berjemaah ni ialah orang yang akhlak Al-Quran dan akhlak Rasulullah SAW. Nabi SAW tak pernah tinggal solat berjemaah walaupun Nabi sakit. Jadi pagi ni saya nak ulas sikit dalam masa yang ringkas ni, supaya kita lepas ni kalau boleh kita balik kita jaga solat berjemaah. Jadi sebenarnya yang pertama sekali solat berjemaah ni dalam surah Al-Mu'minun iaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Allah kata ciri-ciri mukmin yang berjaya ialah mukmin yang khusyuk dalam solat dia. Kalau kita balik nanti buka surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Di ayat 1 Allah kata apa? Mukmin yang beriman. Yang kedua ialah mukmin yang khusyuk dalam solat. Jadi kalau kita solat berjemaah, maknanya insya-Allah lah kita akan khusyuk. Sebab apa? Kita ikut imam. Kita imam insya-Allah. Dan apa kesan dia kepada kita kata diri kita sendiri ni bila kita berjemaah? Sebab kita pergi berjemaah biasanya kita bersedia lebih awal dan solat tepat waktu. Solat tepat waktu. Katakan subuh tadi masuk 5.45. Kita mungkin datang pukul 5.30. Tapi kalau kita solat kat rumah, mungkin kita akan solat, kalau 5.45 tu mungkin kita solat 6.45, 6.30. Nampak tak? Kenapa kalau kita pergi kerja misalnya, kita punctual. Wah, punctual. Bukan main lagi, cuma pakai kot macam saya ni, pakai tie, melentang pakai tie. Punctual. Dalam meeting punctual. Lambat je potong gaji. Tapi bila solat, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, solat tu sebenarnya dia punya pahala tu, kalau manusia tahu, manusia akan mengangkat. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh, Rasulullah bersabda pahala dia sebesar langit dan bumi. Bayangkanlah kawan, langit dan bumi pahala dia. Kita duduk bangga-bangga dengan orang kaya sekarang ni. Oh, dia tu billionaire, dia tu jutawan, dia tahu. Sebenarnya harta itu masuk dalam kita punya. Siapa yang solat subuh, solat sunat subuh berjemaah. Itu belum lagi solat subuh berjemaah. Bahawa solat subuh berjemaah ni biasa disaksikan Allah dan malaikat-malaikat. Nampak tu? Dan yang ketiga, kekuatan seseorang Islam itu bergantung kepada solat berjemaahnya. Macam kita orang Islam, kenapa ini tak bersatu? Pecah belah ini orang Islam. Sebab tengok kat masjid, tak ramai orang yang pergi solat berjemaah. Termasuk juga pemimpin kita tak pergi solat berjemaah pun. Kalau meeting kau main boleh pergi jauh-jauh, boleh pergi ke Tokyo, boleh pergi ke Jepun, boleh pergi Korea, boleh pergi Amerika, boleh pergi sana. Tapi masjid 2 kilometer daripada rumah, ada driver pula tu, kereta besar, Mercedes mati iblis, tak sampai. Lepas tu dia sibuk cakap pasal penyatuan ummah. Penyatuan. Takkan bersatu.
Bila kita solat berjemaah ni, Rasulullah tak pernah tinggal, khalifah-khalifah tak pernah tinggal. Orang pula nak tengok orang tu dia mukmin yang berjaya tak berjaya, tengok solat berjemaah. Ni bukan saya cakap, tuan-tuan balik, tuan-tuan rujuk surah Al-Mu'minun. Kenapa hari ni orang Islam pecah belah? Sebab kita tak ada berjemaah. Sebab lepas solat berjemaah, kita lepas misalnya berzikir, lepas doa, imam doa, lepas tu kita pusing belakang, biasanya kita akan salam. Kalau zaman-zaman dulu, zaman ayah saya, arwah bapak saya, di kampung, saya orang Terengganu, biasa kita peluk. Salam peluk berjemaah. Tak ada muka masam punya. Semua salam belaka. Tengok. Tak kira kau raja ke, kau pemimpin, kau menteri, Perdana Menteri ke, wakil rakyat ke, orang biasa ke, tukang kebun ke, salam belaka. Islam memandang sama rata. Allah melihat bukan kepada pangkat kita, pakaian kita, tapi Allah melihat kepada takwa kita. Sebab nak solat berjemaah ni, betul-betul kata orang tu satu disiplin yang tinggi. Orang yang boleh jaga berjemaah ni, orang tu memang hebat. Mungkin dia pakai kancil je 660. Tapi dia ada di masjid. Tapi ada orang pakai kereta besar, rumah besar ke, tapi masjid tak sampai. Sebab tu kita, ukhuwah antara kita tak ada. Dia satu je. Solat berjemaah ni Allah wajibkan, kerana nak suruh umat Islam ni bersatu. Sebab kita tak bersatu. Bila kita tak bersatu, kita jadi macam buih. Sebab tu kita dipermain-mainkan oleh orang-orang bukan Islam. Sebab kita tak bersatu. Jangan cakap lah. Orang Yahudi paling takut sekali ialah bila umat Islam ni solat subuh dia sama seperti solat Jumaat. Orang Yahudi paling takut sekali. Tapi hari ni orang Yahudi ketawa, senyum, pakar-pakar psikologi, pakar-pakar kaunseling Yahudi kata apa? Alah, tak kisah orang Islam. Kau tengok kat masjid, adalah 15 orang, semua pun pakai tongkat, semayang atas kursi. Jemaah kursi. Yang muda-muda ni tak ada, gugur syahid. Mana nak kuat? Lepas tu duk cakap lah, kita kena bersatu lah, kita kena itulah, kita kena ni. Berimpun dalam stadium ramai-ramai. Nak buat apa? Yang penting solat berjemaah. Sebab bila berjemaah ni kita kesatuan pada Allah. Lain tak ada. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku kerana Allah Ta'ala. Sama ada kita seorang menteri, kita seorang wakil rakyat, kita seorang cikgu, kita kaunselor, pensyarah, tukang kebun, tukang masak, semua kerana Allah. Semua kita sama. Tengok sujud, ada beza-beza ke? Tak ada beza. Ni semua dari Allah. Lalu saya pesan siapa-siapa boleh sujud lagi sujudlah. Ramai jumpa saya kaunselor, ramai jumpa saya menangis. Yang marah cara lembut-lembut. Saya akan tegur. Bau tu tak boleh tahan. Bila kita berjemaah, bukan apa, Islam ni sebenarnya mengajar bukan saja kita kata hidup berjiran, tapi berjemaah ni juga mengajar kita iaitu menghormati makmum sebelah kita tu. Lepas solat, semayang pun tak baca, tak boleh kuat-kuat. Ada orang solat berjemaah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia lebih kuat pada imam. Jadi jemaah sebelah ni pun Allah terbabas. Baca Bismillahirrahmanirrahim terus, waladhdallin amin. Sebab apa ni? Kacau sebelah ni. Sebab tu ada berjemaah ni ialah apa? Saling hormat, menghormati, kasih sayang. Sebab Islam ialah agama kasih sayang. Sebab tu rapatkan soft supaya kena bahu ke bahu. Nampak tu? Kenapa kalau pergi Mekah bukan main lagi? Rapat-rapat je. Kalau semayang kat Malaysia kalau boleh kakak sorang-sorang. Pergi umrah 12 kali. Ramai orang pergi umrah, pergi haji, balik tak praktis. Nampak tu? Pergi dia macam melancong. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, solat tu kita rapat-rapat. Bukan apa? Kita rasa ni, rasa aura kita punya saudara muslimin kita sebelahnya. Allahu Akbar. Khusyuk. Bahawa orang Islam ni ialah bersaudara. Kita ni bersaudara walaupun kita keturunan Melayu, keturunan Cina, keturunan India, keturunan orang putih, keturunan Korea, Jepun, semua bangsa ni orang Islam. Itulah indahnya Islam. Sebab tu bila berjemaah tak kira boleh salam. Sebab tu bila kita solat misalnya di Jepun, kita solat di Australia, solat di New Zealand. Kalau pergi Mekah solat tengok berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kata orang tu rupa paras, ada warna hitam, warna putih, warna kelabu, warna rumput, hidung mancung, hidung kemek, semua ada. Kita orang Islam.
Islam bukan untuk orang Melayu je tersilap tu. Tengok sekarang saudara-saudara, kita ada orang Cina, orang Iban, orang India, berbagai bangsa di depan saya sekarang. Betul kan? Alhamdulillah, syukur. Jadi Islam menggalakkan solat berjemaah. Dan satu lagi solat berjemaah, dalam keluarga pun kalau boleh solat berjemaah ni. Sebab apa? Kalau boleh dalam keluarga ni kita sekali berjemaah tu sebab apa? Lepas solat berjemaah kita nak peluk. Nak peluk bini kita, nak peluk anak kita. Ramai yang jumpa saya buat kaunseling kan cakap apa? Ni Haji, ayah saya tak pernah peluk saya. Jadi ramai terlibat dengan dadah, terlibat dengan LGBT, terlibat dengan gejala-gejala sosial. Saya cakap ni saya kaunselor. Sebab saya buat kes, hari-hari saya buat kes. Ni kenapa macam ni? Bapa saya tak pernah peluk. Saya masuk asrama, ada pula abang angkat peluk. Ayah peluk tak ada. Ayah peluk masa saya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bila saya masuk umur 12, ayah kata kau dah besar, tak payah peluk. Dah besar. Baru tengok, kalau dah umur 13 je, anak lelaki nak peluk mama. Anak lelaki cakap apa? Mama nak peluk anak lelaki bila umur 13, anak lelaki cakap apa? Apalah mama, abang dah besar lah, apa nak peluk-peluk di mana lah, apalah. Anak perempuan begitu juga. Bila ayah nak peluk, bila umur 13 tahun kata, apa kata anak perempuan? Ayah, tak payah peluk lah ayah, kakak dah besar lah, apalah. Tapi kalau ayah nak peluk juga, boleh lah, macam ni boleh lah. Dia peluk, nampak? Ini silap. Anak kita sebenarnya kita kena peluk supaya ada ukhuwah. Dan begitu juga bila kita solat berjemaah, kita peluk. Orang sebelah kita, orang kiri, masa tak kira. Pangkat misalnya apa ke, kau datuk ke, Tan Sri ke, kau menteri ke, kau peluk. Tak ada kata nak peluk, ya saya. Awak tak kenal siapa-siapa. Saya menteri tu tak. Jangan peluk saya. Awak kerja apa ni? Oh ni. Oh driver tak apa. Tu yang driver saja. Dalam Islam tak ada. Dah berebut-berebut nak pergi duduk belakang imam. Tak boleh kata awak ni siapa ni? Nak duduk belakang imam, tak ada. Itu indahnya solat berjemaah. Nampak tu dalam Islam. Islam tak ada beza-bezakan pangkat, darjat. Islam Allah melihat kepada takwa. Takwa mana apa? Siapa yang booking awal-awal duduk tu. Lepas tu ada orang kalau nak solat subuh pukul 5.45, dia mari pukul 4.30. Dah ada situ pukul 4.30 duduk. Kita tak boleh solat kita pergi pukul 6.50 nak solat subuh berjemaah. Kita duduk sebelah yang pukul 4.30 tu. Awak tepi sikit. Saya orang besar masjid ni. JJK masjid. Awak siapa? Orang tu datang pukul 4.30. Siapa datang awal duduk soal depan. Dan kita pula kalau pergi solat berjemaah ni, jangan pula datang awal duduk belakang. Nampak tu. Kalau pergi ke Mekah, orang berebut-rebut nak pergi saf depan Kaabah tu. Kita kat Malaysia saya tengok tak ada tu Kadang-kadang kita kat Malaysia datang awal tu duduk nyandor kat dinding. Zaman semalam pula, sekarang pula main handphone. Nampak tu. Kalau boleh dalam masjid tu kita, kalau handphone, bukan handphone ni semua tak bagus. Ada juga dalam handphone, ada orang baca Quran dalam handphone boleh. Jangan tengok orang baca Quran, apa orang tu main handphone. Ini mesti main Mobile Legends ni. Duduk orang tu tak sedar diri. Betul kan? Sebenarnya orang tu dia tengah baca Quran. Dalam Quran pun ada handphone. Betul kan? Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita lepas ni balik, saya nak seru semua supaya kita jaga solat berjemaah. Okey? Boleh tak boleh ni? InsyaAllah kan kita solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni memang dituntut dalam Islam. Dan inilah sunnah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedah solat berjemaah ni, iaitu yang pertama, solat seorang-seorang dapat 1 pahala, solat berjemaah dapat 27. Nampak tu? Yang beza tu. Bayanglah kalau kita solat 5 waktu satu hari kali 27. Dengan solat seorang-seorang dapat 1 kali 5, 5. Itu belum tentu lagi tu. Kadang solat Zuhur dan nak masuk asar lah. Lagi 5 minit masuk asar, sembahyang Zuhur dan sembahyang asar sekali. Apa? Tapi kalau kita solat berjemaah ni, kita akan tepat waktu. Tak ada masalah. Nampak tak? Dia mendisiplinkan kita, patut ukhuwah kita, patut kita akan jadi seorang yang bermotivasi tinggi dan kita rasa rindu cinta pada Allah. Apa tak? Kita selalu ingat ni, lepas sembahyang subuh ni, insya-Allah kita kalau sembahyang Zuhur pula. Niat. Pak pukul 10.30 kita meninggal. Niat dah ada. Nak solat Zuhur berjemaah. Allahu Akbar tuan-tuan. Nampak tu. Indahnya. Baca Quran. Dalam Quran semua menceritakan tu. Tengok kan Nak solat ni kena sabar.
Nak solat berjemaah kena sabar, kena pergi bersih mulut betul nak solat Yang marah cara lembut-lembut. Saya akan tegur. Bau tu tak boleh tahan. Bila kita berjemaah, bukan apa, Islam ni sebenarnya mengajar bukan saja kita kata hidup berjiran, tapi berjemaah ni juga mengajar kita iaitu menghormati makmum sebelah kita tu. Lepas tu solat, semayang pun tak boleh, baca tak boleh kuat-kuat. Ada orang solat berjemaah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia lebih kuat pada imam. Jadi jemaah sebelah ni pun Allah terbabas. Baca Bismillahirrahmanirrahim terus, waladhdallin, amin. Sebab apa ni? Kacau sebelah ni. Sebab tu ada berjemaah ni ialah apa? Saling hormat, menghormati, kasih sayang. Sebab Islam ialah agama kasih sayang. Sebab tu rapatkan soft, supaya kena bahu ke bahu. Nampak tu? Kenapa kalau pergi Mekah bukan main lagi? Rapat-rapat je. Kalau semayang kat Malaysia, kalau boleh kakak semua seorang. Pergi umrah 12 kali. Ramai orang pergi umrah, pergi haji, balik tak praktis. Nampak tu? Pergi dia macam melancong. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, solat tu kita rapat-rapat. Bukan apa? Kita rasa ni, rasa aura kita punya saudara muslimin kita sebelahnya. Allahu Akbar. Khusyuk. Bahawa orang Islam ni ialah bersaudara. Kita ni bersaudara, walaupun kita keturunan Melayu, keturunan Cina, keturunan India, keturunan orang putih, keturunan Korea, Jepun, semua bangsa ni orang Islam. Itulah indahnya Islam. Sebab tu bila berjemaah tak kira boleh salam. Sebab tu bila kita solat misalnya di Jepun, kita solat di Australia, kita solat di New Zealand. Kalau pergi Mekah, solat tengok berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kata orang tu rupa paras, ada warna hitam, warna putih, warna kelabu, warna rumput, hidung mancung, hidung kemek, semua dia. Kita orang Islam. Islam bukan untuk orang Melayu je, tu silap tu. Tengok sekarang saudara-saudara, kita ada orang Cina, orang Iban, orang India, berbagai bangsa depan saya sekarang. Betul Alhamdulillah, syukur. Jadi Islam menggalakkan solat berjemaah. Dan satu lagi solat berjemaah, dalam keluarga pun kalau boleh solat berjemaah juga. Sebab apa? Kalau boleh dalam keluarga ni kita sekali berjemaah juga. Sebab apa? Lepas solat berjemaah kita nak peluk bini kita, nak peluk anak kita. Ramai yang jumpa saya buat kaunseling kalau cakap apa, ni Haji, ayah saya tak pernah peluk saya. Jadi ramai terlibat dengan dadah, terlibat dengan LGBT, terlibat dengan gejala-gejala sosial. Saya cakap saya kaunselor. Sebab saya buat kes hari-hari, saya buat kes. Ni kenapa buat ni? Bapa saya tak pernah peluk. Saya masuk asrama, ada pula abang angkat peluk. Nah, ayah peluk tak ada. Ayah peluk masa saya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bila saya masuk umur 12, ayah kata kau dah besar, tak payah peluk. Dah besar. Baru tengok, kalau dah umur 13 je, anak lelaki nak peluk mama. Anak lelaki cakap apa? Mama nak peluk anak lelaki bila umur 13, anak lelaki cakap apa? Apalah mama, abang dah besar lah, apa nak peluk-peluk di mana lah, apalah. Anak perempuan begitu juga. Bila ayah nak peluk, bila umur 13 tahun kata, apa kata anak perempuan? Ayah, tak payah peluk lah ayah, kakak dah besar lah, apalah. Tapi kalau ayah nak peluk juga, boleh lah, macam ni boleh lah. Dia peluk, nampak? Ini silap. Anak kita sebenarnya kita kena peluk supaya ada ukhuwah. Dan begitu juga bila kita solat berjemaah, kita peluk. Orang sebelah kita, orang kiri, masa tak kira. Pangkat misalnya apa ke, kau datuk ke, Tan Sri ke, kau menteri ke, kau peluk. Tak ada kata nak peluk, ya saya. Awak tak kenal siapa-siapa. Saya menteri tu tak. Yang peluk saya. Awak kerja apa ni? Oh ni. Oh driver tak apa. Tu yang driver satu. Dalam Islam tak ada. Dan berebut-berebut nak pergi duduk belakang imam. Tak boleh kata awak ni siapa ni? Nak duduk belakang imam, tak ada. Itu indahnya solat berjemaah. Nampak tu dalam Islam. Islam tak ada beza-bezakan pangkat, darjat. Islam Allah melihat kepada takwa. Takwa mana apa? Siapa yang booking awal-awal duduk tu. Lepas tu ada orang kalau nak solat subuh pukul 5.45, dia mari pukul 4.30. Dah ada pukul 4.30 duduk. Kita tak boleh solat kita pergi pukul 6.50 nak solat subuh berjemaah. Kita duduk sebelah yang pukul 4.30 tu. Awak tepi sikit. Saya orang besar masjid ni, DJK masjid. Awak siapa? Tak apa. Orang tu datang pukul 4.30. Siapa datang awal duduk soal depan. Dan kita pula kalau pergi solat berjemaah ni, jangan pula datang awal duduk belakang. Nampak tu?
Kalau pergi ke Mekah, orang berebut-rebut nak pergi saf depan Kaabah tu. Kita kat Malaysia saya tengok tak ada tu. Kadang-kadang kita kat Malaysia datang awal pun duduk nyador kat dinding. Zaman semalam pula, sekarang pula main handphone. Apa tu? Kalau boleh dalam masjid tu kita, kalau handphone, bukan handphone ni semua tak bagus. Ada juga dalam handphone, ada orang baca Quran dalam handphone boleh. Jangan tengok orang baca Quran, apa orang tua main handphone. Ini mesti main Mobile Legends ni. Duduk orang tua tak sedar diri. Tu kan? Sebenarnya orang tua tu dia tengah baca Quran. Dalam Quran pun ada handphone tu. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita lepas ni balik, saya nak seru semua supaya kita jaga solat berjemaah. Okey? Boleh tak boleh ni? InsyaAllah kan kita solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni memang ditutup dalam Islam. Dan inilah sunnah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Banyak faedah solat berjemaah ni, iaitu yang pertama, solat seorang-seorang dapat 1 pahala, solat berjemaah dapat 27. Nampak tak? Yang beza dah tu. Bayanglah kalau kita solat 5 waktu satu hari kali 27. Dengan solat seorang-seorang dapat 1 kali 5, 5. Itu belum tentu lagi tu. Kadang solat Zuhur dah nak masuk asar dah. Lagi 5 minit masuk asar, sembahyang Zuhur dan sembahyang asar sekali. Apa? Tapi kalau kita solat berjemaah ni, kita akan tepat waktu. Tak ada masalah. Nampak tak? Dia mendisiplinkan kita, lepas tu ukhuwah kita, lepas tu kita akan jadi seorang yang bermotivasi tinggi dan kita rasa rindu cinta pada Allah. Apa tak? Kita selalu ingat ni, lepas sembahyang subuh ni, insya-Allah kita kalau sembahyang Zuhur pula. Niat. Pak-pak pukul 10.30 kita meninggal. Niat dah ada. Nak solat Zuhur berjemaah. Allahu Akbar tuan-tuan. Nampak tu. Indahnya. Baca Quran. Dalam Quran semua menceritakan tu. Tengok kan Nak solat ni kena sabar. Nak solat berjemaah kena sabar. Kena pergi jalan kaki. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Kita hari ni ada kereta kat rumah 5 biji. Tapi tak bergerak pun. Orang azan buat pakak air. Kadang kat TV azan tu tukar. Tengok Doraemon. Ni apa azan-azan ni? Tukar. Jadi kita sebenarnya di mana kita mengaku kita orang Islam. Maka kalau kita orang Islam, maka kita hendaklah betul-betul jadi seorang Islam. Salah satunya ialah solat berjemaah. Tekankan solat berjemaah. Dan insya-Allah kalau kita sebagai ayah selalu pergi solat berjemaah, anak kita tengok, lama-lama dia tanya, "Mama, ayah mana? Ayah mana? Ayah pergi solat berjemaah." Oh, mungkin anak kita masa tu umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia belum pergi lagi. Tapi satu hari nanti dia selalu ingat. Bila ayah dah jadi arwah, dia akan cakap, "Mama, dulu ayah selalu pergi solat berjemaah kan? Abang nak pergi solat berjemaah lah." Nampak tu? Sebab ada model. Kita sebagai ayah ni ialah model. Model kepada anak-anak kita. Pemimpin ialah model kepada rakyat. Kalau pemimpin pun tak datang solat berjemaah, lain-lain sempat, solat berjemaah tak sempat. Kita mengaku kita orang Islam. Contoh kan kalau saya pemimpin, saya malu. Kita kena ke depan berjemaah ni. Nampak tu? Tak kira lah kita pangkat apa pun. Bagus lagi pemimpin jadi imam. Nampak tu? Sebab pemimpin ni ialah contoh yang sangat baik. Dalam keluarga siapa pemimpin? Ayah. Ayah pemimpin. Jadi ayah kena tunjuk contoh. Berjemaah. Nampak tu? Dan dari sinilah nanti dia akan bentuk akhlak yang baik dan hilanglah kita kata masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini, masalah sosial, penagihan dadah untuk ramai, LGBT, masalah misalnya kita kata ramai jumpa saya, Ali saya free thinker. Saya free thinker. Atuk saya munafik. Dengan bangsa mengaku munafik. Nampak tak? Atuk saya sebenarnya dah lama tak solat. Dah dekat 15 tahun tak solat. Saya kaunselor, saya tak terkejut. Bila apa? Saya bantu dia. Kan sedih. Orang Islam tak solat. Apa makna kita orang Islam? Sebab Islam ni sebenarnya pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu solat. Mak tu kita ni solat. Kalau mengucap tak solat, tak ada makna kita. Dan lepas tu kita mendisiplinkan diri kita untuk kita pergi solat berjemaah. Kalau boleh tu solat berjemaah tu kejar. Rindu kat masjid.
Kita boleh misalnya makan berjemaah, cukup bulan makan berjemaah, ya, ikan siakap 3 rasa berjemaah. Bawa semua keluarga, kau main lagi, kau pergi kat restoran tu, wah, makan berjemaah. Tapi kita jarang bawa keluarga kita pergi solat berjemaah di masjid. Nampak tu? Di surau. Kalau boleh bawa lah lepas ni. Saya seru kepada jemaah-jemaah semua, supaya lepas ni kita bawa keluarga kita pergilah ke masjid, ke surau untuk solat berjemaah. Kalau kat rumah misalnya kita jadi imam, kita pun berjemaah juga dengan keluarga kita. Kalau anak kita kecil lagi, untuk mendidik mereka supaya menjadi mukmin, mukmin yang betul-betul percaya seperti yang Allah ceritakan dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. 7 sisi mukmin yang beruntung dan percaya. Nampak tu mana? Jadi kalau boleh lepas ni saya mengharapkan supaya kita semua dapat solat berjemaah. Insya-Allah dia akan membina satu kata orang kepribadian yang tinggi, yang baik, akhlak yang mulia, dan kita juga akan menjadi bangsa umat Islam yang hebat, yang bersatu. Dan kita tak ada lagi orang yang solat berjemaah ni tak ada hasad dengki lah. Dia tak ada hasad dengki ke, dia tak ada apa. Sebab kita semua sama, sujud yang sama kepada Allah. Betul kan? Kita imam seorang tu je. Nampak tu? Sebab tu orang solat berjemaah ni biasanya kita, ukhuwah kita antara kita bertambah baik. Seronok je. Kadang-kadang bila tak solat tu, kawan kita tanya, mana haji ni tak ada? Kawan kita, rupanya masuk ward. Tak ada. Oh, cari. Mana. Dia cari tu. Mana kawan kita? Mana tak ada? Lama tak ada lah. Dia tak solat berjemaah lama lah. Mana pergi? Cari. Jadi sebab tu kita diwajibkan solat berjemaah ni. Dan seperti saya beritahu tadi, banyak punya faedah-faedah yang mana kita solat berjemaah, dan kita sendiri pun akan jadi seorang yang kita kata yang betul-betul percaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pagi ini, insya-Allah lah tuan-tuan. Kalau ada apa soalan lagi boleh tanyalah. Terima kasih. Dan kita hidupkan solat berjemaah untuk kita umat Islam akan menjadi kuat. Orang Islam kuat apabila kita berjemaah. Ukhuwah antara kita, insya-Allah. Keluarga yang hebat, keluarga yang kuat apabila keluarga itu dipimpin oleh seorang ayah yang menjadi imam kepada keluarga dia. Nampak tu? Maka kuatlah keluarga itu. Hari ini kita lemah sebab apa? Ayah bukan seorang pemimpin. Di masjid-masjid pun pemimpin pun tak datang solat. Nampak? Ini kita punya kelemahan. Sebab tu kita tak ada kuat. Kita kata kita orang Islam ramai, tapi Rasulullah SAW seperti buih. Sebab kita tak bersatu, tak kuat. Nak bersatu kat mana? Dekat masjid. Bahkan masjid tak ada orang nak bertumbuk dalam masjid lepas solat atau orang ketuk. Tak boleh? Tapi tak ada. Lepas solat mesti buka senyum. Tengok orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas solat macam kita juga kalau solat berjemaah kat rumah sama juga suami. Lepas solat berjemaah peluk isteri, cium dahi isteri. Betul. Lepas tu peluk anak kita. Anak-anak semua tengok tu. Oh ya, ayah peluklah mama. Ayah peluklah. Nampak tak? Jadi kita akan jadi keluarga yang hebat, umat Islam yang hebat, dalam satu kita kata umat yang akan mencontohi Rasulullah SAW. Kenapa Nabi itu hebat? Sebab Nabi solat berjemaah. Sahabat-sahabat Nabi semua berjemaah. Kalau tak pergi berjemaah, menangis tuan zaman dulu. Menangis. Sahabat ni menangis tinggal berjemaah. Bukan tinggal berjemaah, lewat satu rakaat menangis. Kita hari ni saya tengok tali-tali iman lemah apa. Tak pergi solat berjemaah pun relax. Tak solat pun relax. Tak rasa apa-apa. Itu tanda-tanda iman kita lemah. Dengan azan pun buat tu, tengok sekarang kat restoran, kat mana makan selama je azan berbunyi, makan. Ini bising pula dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap. Sebab kita tak menghormati. Azan. Kita tak menghormati Islam. Bagaimana bangsa lain, orang bukan Islam, nak hormat Islam? Ramai jumpa saya. Orang Cina, orang India nak masuk Islam. Saya jumpa lagi. Apasal saya tengok orang Islam bila azan pun dia tak ada sembahyang. Dia cakap azan mesti berlari-lari pergi sembahyang. Saya tengok tak ada. Ini apa? Ramai jumpa saya nak masuk Islam. Kadang-kadang nak dakwah pada dia tu mencabar. Kerana berhujah dulu.
Sebab tengok contoh kita tak bagus. Tengok orang Islam sini tak boleh jadi contoh. Nampak tu kan? Minta maaf lah. Orang Islam hari ni banyak tak boleh jadi contoh. Kita kata orang Islam, kata solat berjemaah. Kita kata misalnya kena pergi berjemaah, tapi kadang-kadang kita tak pergi. Kadang-kadang jiran kita sebelah orang bukan Islam kan. Kita nak keluar subuh pagi, macam jiran saya sebelah orang bukan Islam. Saya nak keluar pagi, dia nak pergi jogging. Dia nak pergi jogging lagi awal lagi. Pukul 5 kita nak pergi subuh tu, dia dah bangun dah. Haji, mau pergi solat pagi saya mau pergi jogging. Okey, nanti jogging. Okey, bye-bye. Jumpa saya nak pergi solat Hari-hari macam tu. Lama-lama dia bercakap, saya sekali mau pergi solat jugalah. Boleh. Baik. Boleh, nanti. Boleh? Tanya kan? Dia tengok kita. Tapi kalau tengok kita bangun pun tak pernah nampak pergi solat. Kata Islam. Solat bila? Hari Raya. Hari Jumaat. Kata bila meninggal. 3 lah. Lain. Tak ada. Sebab tu kita orang Islam, jangan salahkan orang bukan Islam kalau mereka tak menghormati kita. Sebab kita sendiri orang Islam pun tak mengamalkan apa yang Allah suruh, yang Quran suruh, yang Rasulullah SAW suruh. Kita ikut. Jadi boleh, kalau boleh hari ini kita semua bersama-samalah kita ikut apa yang junjungan kita Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, contohi kita, dan kita contohi Rasulullah SAW. Baik, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah nanti ada waktu kita jumpa lagi. Jadi hiduplah sunnah solat berjemaah, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.